guys, bersama saya lagi dalam Alright Novel Channel dalam segmen Suara Orang Kampung. Kantoi sahabat-sahabat semua, Pesuruhjaya Pas Perak dikantoikan oleh rakyat, dikantoikan oleh warganet dan netizen di luar sana. Baru sahaja beliau cuba untuk membuat fitnah, tetapi kerana kebijaksanaan dan fitnah yang dilakukannya itu, cubaan fitnah itu yang dilakukannya itu dapat dihidu oleh rakyat, netizen, dan akhirnya mengena batang hidung sendiri, sahabat-sahabat semua. Jadi apakah yang cuba dilakukan oleh Pesuruhjaya Pas Perak ini? Ini yang menarik untuk saya kongsikan bersama dengan kita hari ini, yaitu ini dia. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk support Alright Novel Channel dengan cara tekan butang subscribe, like, dan share. Gara-gara terkantoi jajab berita zaman PN, Razman terpaksa padam hantaran di FB. Elak tindakan saman. Itu dia sahabat-sahabat semua. Bijaksana sungguh ya pemimpin daripada PAS ini yang dikenali sebagai kaki fitnah nombor 1 di negeri Perak. Beliau cuba membuat fitnah, tetapi fitnah yang dibuatnya itu adalah pada zaman ketika PAS berada dalam Kerajaan Perikatan Nasional, dan juga dia sendiri sebagai bersama dalam kerajaan itu. Jadi apakah yang berlaku sahabat semua? Saya ingin membacakan kenyataan berita ini kepada kita. Raja fitnah PAS Perak ya, Razman Zakaria kesipuan gara-gara kebodohannya sendiri menggunakan isu lama ya, bertujuan untuk mencetuskan ketidakpuasan hati rakyat terhadap kerajaan Madani pemimpin Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dalam hantaran di FB miliknya, dia dilihat cuba mencuit sentimen pengguna media sosial apabila ya beliau membangkitkan berita penghapusan harga kawalan siling ayam, telur ayam, dan subsidi minyak masak tulin bagi kemasan botol yang tidak akan diteruskan mulai Julai ini. Itu antara fitnah yang cuba dilakukan oleh Razman ya. Tetapi di sebalik ini antara hantaran beliau, saya coba tayangkan kita ini hantaran. Jadi di sebalik kegembiraan menyambut Raya Aidil Adha, katanya ada kegusaran menanti pada 1 Julai. Apakah kegusaran yang dinyatakannya itu? Kononnya ya pada 1 Julai, yaitu harga kawalan siling ayam, telur ayam, subsidi minyak masak ya tidak akan diteruskan katanya. Itu antara cubaan ya yang cuba dinyatakannya. Dan satu lagi hantaran di dalam Facebook beliau adalah perkara ini. Ini yang saya ingin kongsikan bersama dengan kita. Memang bangang ke apa nih ya? Tidak tahu ya, main post sebarang, atau mungkin katanya alasannya mungkin admin yang buat. Di mana otak-otak lebay-lebay nih sahabat-sahabat semua. Adakah begitu bobroknya, bangangnya mereka. Dalam satu postingnya lagi nih katanya, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna memutuskan bahwa harga kawalan siling ayam, telur ayam, dan subsidi minyak masak tulin bagi pek kemasan botol tidak akan diteruskan mulai Julai. Dan satu link berita ya daripada Free Malaysia Today. Jadi kalau kita lihat sahabat semua, berita ini sebenarnya bertarik pada tahun 2022, 22 hari bulan 6 2022. Ya, pada masa itu Kerajaan Perikatan Nasional memerintah. Inilah kebodohan, kebobrokan. Kalau mau mencuba pun untuk menfitnah itu, bukalah link tersebut. Bukan hanya main baca dia punya baca title saja. Akhirnya sendiri menunjukkan kebobrokan, sendiri menunjukkan kebodohannya di sana sahabat semua. Sekali lagi, berita yang cuba digunakan itu sebenarnya berita pada tahun 2022, yang mana ya di kerajaan pada masa itu mahu untuk membatalkan subsidi ayam, telur ayam, dan sebagainya. Memang sangat bangang. Di mana otak lucu sangat ya, mau membuat fitnah tapi akhirnya fitnah itu makan diri sendiri. Apalagi yang dikatakannya sahabat semua. Dan namun niat jahat itu berjaya dihidu oleh warganet yang pantas membuat carian terhadap pautan berita yang disertakan di bahagian komen hantarannya. Sudah terang lagi bersuluh, sebuah berita yang dikongsi Razman merupakan berita yang diterbitkan
pada tahun bulan Jun ya 2022, di mana PAS masih berada dalam kerajaan pimpinan Ismail Sabri ataupun Perikatan Nasional. Itulah kebobrokan utama pemimpin-pemimpin daripada lebay-lebay PAS ini, sahabat-sahabat semua. Cuba kononnya untuk membuat provokasi, cuba konon untuk membuat membuat fitnah, membuat persepsi kononnya kerajaan hari ini membatalkan subsidi membatalkan siling ayam, penjualan telur dan juga minyak masak paket. Tapi sebaliknya, tanpa membuat usul periksa, link yang diberinya itu ialah pada tahun 2022. Semasa pemerintahan Perikatan Nasional. Pada ketika itu juga PAS berada dalam kerajaan. Muhyiddinnya adalah sebagai ketua majlis, saya tidak ingat majlis apa itu. Untuk pemulihan negara kalau saya tidak silap. Dan akhirnya dia menunjukkan sendiri bahwa kerajaan Perikatan Nasional pada ketika itulah yang coba untuk membatalkan harga siling ayam, telur dan juga minyak masak. Terkantoi habis kaki fitnah nombor 1 ini, sahabat-sahabat semua. Cubalah menjadi bijak. Janganlah kalau bodoh itu pun janganlah tapau semua kan. Berbagi-bagilah dengan lebay-lebay yang lain, supaya lebay yang lain itu boleh juga menunjukkan kebobrokan dan juga kebodohan mereka. Inilah yang berlaku, sahabat-sahabat semua, terhadap pemimpin-pemimpin yang memang rakus kuasa, yang hari demi hari membuat fitnah, hari demi hari membuat hasutan, kebencian kepada kerajaan. Tapi akhirnya apa yang berlaku? Mengena batang hidung sendiri, sahabat-sahabat semua. Inilah kebobrokan besar terhadap pemimpin-pemimpin daripada parti PAS ini, sahabat-sahabat semua. Siapa yang tidak kenal dengan Razman ini, Pesuruhjaya PAS Perak yang kalah saman fitnah terhadap Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tetapi apa yang berlaku, karena takut, beliau sanggup melutut, beliau sanggup merayu untuk permohonan maafnya itu diterima. Tapi karena kebaikan hati Datuk Seri Anwar Ibrahim menerimanya, walaupun rakyat tidak senang dengan keputusan itu, karena rakyat mahukan Datuk Seri meneruskan saman tersebut. Tetapi apakan daya, kita mempunyai seorang Perdana Menteri yang begitu murni hatinya menerima rayuan daripada Razman ini untuk memohon maaf. Itu dia. Jadi mengejutkan sekali lagi, walaupun cubanya itu membuat fitnah, akhirnya beliau terpaksa memadam balik hantaran ataupun posting yang dilakukannya itu. Sebab apa? Sebab menunjukkan kebobrokannya sendiri. Itu dia. Jadi terima kasih sahabat semua. Terima kasih juga kepada netizen di sana yang begitu peka dengan fitnah-fitnah daripada lebay PAS ini. Sekiranya Anda mau memberikan sebarang komen tentang kebobrokan daripada pemimpin PAS ini, Anda boleh berikan komen Anda dalam ruangan komen. Tapi ingat, komen dengan cara berhema. Jangan menjadi seperti walan-walantit, lebay-lebay dan juga geng sapu bersih apabila mereka memberikan komen penuh dengan hasutan, kebencian dan juga fitnah melampau. Sepertinya mereka tidak punya otak macam Pesuruhjaya PAS Perak ini, sahabat-sahabat semua. Mungkin karena mereka menggunakan otak di lutut. Itu dia. Jadi sampai di sini saja, izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, tapapun kangkap, 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian saja daripada Orang Dapat Channel. Kita berjumpa lagi dalam info dan update yang seterusnya. Sekian, bye-bye.